Okey, apa pandangan dan komen Datuk berkenaan dengan penahanan Lim Guan Eng? Adakah ini ianya lebih bersifat politik ataupun sememangnya memang ada jenayah? Memang penahanan ni bersifat politik. Kan, kenapa saya kata penahanan ni bersifat politik? Kerana kes terowong ni dah lama. Kan? Ketika Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Dalam Negeri 22 bulan di bawah pemerintahan Tun Mahathir, sudah ada laporan polis dibuat ke atas terowong ni. Dan ketika Latifah Koya, Ketua Pengarah SPRM, menjadi Ketua Pengarah SPRM, dia dilantik oleh Mahathir Mohamad, kan? Dicadangkan kepada bawah duli oleh Mahathir Mohamad, dan yang mencadangkan dia ialah Azmin Ali. Jadi orang ni dua-dua, baik Azmin Ali, baik Lim Guan Eng, baik Muhyiddin, dua-dua ada pengetahuan berhubung kes terowong ni, kan? Jadi kenapa ketika Lim Guan Eng bersama dengan dia mendiamkan kes ni, kan? Tapi mereka mengambil tindakan hanya kepada setru politik. Dulu sama juga, Muhyiddin dan juga Atok dan juga Azmin Ali, termasuk Lim Guan Eng, menganiaya orang UMNO, kan? Orang macam Datuk Sri Najib kena, walaupun tak ada kes, dah diputuskan oleh Tan Sri Apandi, bekas Peguam Negara. Orang macam Datuk Zahid kena. Orang macam Ahmad Maslan, Syarif Samad, Tengku Adnan, Bong Mokhtar, semua orang UMNO yang dia nak kenakan, dia kena, kan? Masa tu Lim Guan Eng pun diam. Lim Guan Eng pun bersekongkol dengan Muhyiddin, bersekongkol dengan Peguam Negara Tommy Thomas, menganiaya orang UMNO, kan? Jadi hari ni dia sendiri menjadi mangsa pendakwaan terpilih. Ini saya cakap terus terang, memang pendakwaan terpilih. Sebab apa? Sebab ketika Lim Guan Eng berkawan dengan dia tak ambil pendakwaan. Bila Lim Guan Eng dah bersama dengan Anwar Ibrahim against dia, baru dia dakwa. Itu pun kita tak tahu. Besok lusa, katalah lepas ni UMNO beri kursi, UMNO sedekah sedekah ke gadai ke, kursi bagi bersatu bertanding. Tiba-tiba dia ada 30 kursi, UMNO ada kursi lebih, dia nak jadi Perdana Menteri, UMNO tak nak bagi dia jadi Perdana Menteri. Dia pula buat kerajaan bersama dengan Anwar Ibrahim ke, bersama dengan DAP ke. Pada ketika itu dia lepaskan Lim Guan Eng, kan? Kemudian dia kenakan balik orang UMNO macam dulu. Jadi kita sekarang ni tak boleh biarkan sebarang bentuk pendakwaan terpilih. Yang salah tetap salah, yang salah sepatutnya didakwa, kan? Kalau orang tu tak bersalah, tidak sepatutnya didakwa. Prinsip undang-undang tu mesti ditegakkan balik. Bagi saya, pendakwaan ke atas Lim Guan Eng memang patut didakwa dulu lagi, kan? Tetapi malangnya dia dilindungi. Hanya bila dia dah menjadi musuh politik kepada Muhyiddin Yassin, barulah dia nak ambil tindakan. Jadi ini salah, tak betul cara dia. Jadi Tok, dengan orang kata pendakwaan politik terpilih yang dikenakan kepada DAP ni, adakah dia memberi keuntungan kepada siapa sebenarnya? Saya rasa menganiaya orang ni tak ada untung pada sesiapa. Kita kena berhenti menganiaya orang. Itu penting. Siapa yang salah perlu dihadapkan ke muka pengadilan, kan? Kalau siapa yang tak bersalah dihadapkan ke muka pengadilan, itu tidak adil, kan? Berlaku adil ni tidak bermakna kita berlaku adil pada kawan-kawan kita saja, kan? Maknanya berlaku adil ni kita kena ambil tindakan kepada yang salah, kan? Dan tidak bererti orang tu kawan kita kena lepaskan. Macam sekarang ni, kita tengok apa jadi dengan kes yang melibatkan Azmin Ali. Sampai sekarang tak dapat dikenal pasti lagi. Sedangkan pihak polis telah menerima rakaman asal video yang melibatkan Azmin ni. Video, alat perakam semua dah diterima. Dia orang tinggalkan dekat
restoran Rebung, berhadapan dengan Bukit Aman. Dia ditinggalkan benda tu. So maknanya tak ada lagi lah nak kata rakaman tak asli apa semua. Tak ada. Polis dah ada rakaman yang sebenar. Tapi kenapa sampai sekarang tidak diambil tindakan ke atas Azmin Ali? Saya cakap saya nak hantar bunga. Kenapa saya cakap saya nak hantar bunga? Saya nak hantar bunga sebab saya nak beritahu bahawa alhamdulillah penglihatan Amir Bado dah pulih. Kan? Tapi sampai sekarang dia tak kenal pasti lagi dua wanita tu. Cuba you fikir ni, kita ni polis Malaysia ni antara terbaik di dunia. Itu abang kepada Kim Jong Un. Daripada jauh kita boleh kenal pasti dua orang. Seorang warga Vietnam, seorang lagi warga Indonesia yang membunuh. Itu CCTV jauh. Azminnya CCTV sangat dekat. Kan? Dan percaya cakap saya, sebenarnya polis dah tahu dah siapa di dalam video yang menconteng mural ni. Tapi kenapa tak dedahkan? Sebab takut nanti kita cakap yang ini boleh nampak padahal gelap. Tapi sebenarnya nak tahu bukan susah sangat. Polis dah berhubung dengan telco. Bila rakaman dipasang, kebetulan rakaman dipasang di Jom Sate, CCTV tu, memang Jom Sate tahu pukul berapa mural tu diconteng. Jadi pergi tanya dengan telco, sekian-sekian waktu di kawasan tersebut, siapa yang berada di situ. Orang bawa handphone, boleh tahu. Macam mana polis tahu di dalam bilik itu ada Azmin Semurid, di dalam bilik itu ada Haziq, kan? Dua-dua telefon tu bergabung, bukan badan je bergabung. Telefon dua-dua berada dalam satu bilik. Macam tu juga boleh kesan dua wanita yang menconteng mural. Tak payah kita ajar pihak polis. Pihak polis tahu, tapi mereka sengaja, tuan-tuan, mereka sengaja melindungi Azmin Ali. Jadi bagi saya, sebelum rakyat hilang kepercayaan pada institusi asas negara, pihak polis, pihak SPRM dan juga pihak Jabatan Peguam Negara, begitu juga dengan pihak Badan Kehakiman, kita kena pastikan bahawa sistem perundangan Malaysia ni dipulihkan. Sekarang sistem perundangan Malaysia ni hancur. Macam mana tak hancur? Kes yang melibatkan Datuk Seri Najib, walaupun dah diputuskan tak ada kes, kan? Dia didakwa juga. Bukan setakat didakwa juga, dia dijatuhkan hukuman. Tapi yang lahanat dia, ni yang menyebabkan aku nak menyerap dengan Ketua Polis Negara ni, kan? Betul lahanat. Sehari selepas tu, dia boleh kata pula dah dikesan pula di mana letaknya Jolo, di mana letaknya Nik Faisal. Takkanlah anak tu nama je. Dua ekor ni ialah the main culprit. Dua ekor ni orang yang melakukan penyelewengan. Dua ekor ni orang yang merupakan saksi utama. Macam mana keterangan saksi utama belum diambil, tapi Datuk Najib boleh didakwa. Ini bukan setakat boleh didakwa, dah dakwa dan dah dianiaya, dijatuhkan hukuman bersalah. Sedangkan esoknya baru Amir Bado kata, dapat kesan kat Hong Kong lah apa dah. Sekarang pula tiba-tiba muka Jolo bukan lagi macam beruang, bukan jalan macam seladang. This is the kind of IGP we have now. Stupid je IGP. Ini macam mana? Macam mana orang nak percaya dengan Malaysia? Masa zaman Tommy Thomas. Kenapa sehingga hari ini Tommy Thomas langsung tak diambil tindakan? Berapa banyak kesalahan Tommy Thomas dah buat? Kes LTTE dilepaskan, kan? Jangan tengok dia dakwa je Lim Guan Eng. Kita kata alhamdulillah sekarang ni semua berada dalam keadaan baik. Jangan bodoh. Ini dia dakwa sekejap, lepas pilihan raya dia lepaskan balik. Bila dia bersekongkol dengan DAP balik, dia lepaskan balik. Jangan lupa. Dan kes, tengok gentleman Datuk Najib. Datuk Najib bila dia dah tukar kerajaan, dia dah jadi sebahagian daripada kerajaan Perikatan Nasional. Ada dia cakap, gugurkan kes aku. Saya cakap gugurkan. Sebab bagi saya semua pendakwaan yang berniat jahat, malicious prosecution dan juga pendakwaan terpilih mesti digugurkan. Ini benda mengarut yang dibuat zaman PH, perlu dihentikan. Tapi Datuk Najib tidak, dia gentleman, dia suruh diteruskan. Sebab apa? Sebab dia ingat
orang baik macam dia. Ini problem Datuk Najib. Kan? Dia ingat semua orang baik macam dia. Dia ingat hakim-hakim ni buat keputusan tanpa campur tangan daripada politik. Ini tak betul. Kan? Cuba tengok dalam kes yang melibatkan Lim Guat Eng. 60 orang saksi. 60 orang saksi, 25 dah dipanggil. Walaupun dia dah tukar Peguam Negara, dia dah tukar Ketua Hakim Negara Richard Malanjut. Tetapi akhirnya dia tak teruskan. Dia gugurkan kes tu. Hari ni Anwar Ibrahim kata, oh apa ni kes yang melibatkan apa ni Lim Guat Eng baru didakwa, belum lagi diputuskan. Habis kes dia dah diputuskan di mahkamah paling tinggi sebagai seorang peliwat. Janganlah ingat dia lebih hebat daripada Najib Tun Razak. Dia hanya dapat pengampunan. Kalau orang main punggung pun boleh dapat pengampunan dia. Takkan Najib tak boleh dapat pengampunan? Kan? Okey. Faham tak? So basically senang ceritalah, tukarlah Perdana Menteri ni. Yes, kita setuju. Tukar Perdana Menteri. Suara asal umbi. Dia tak boleh buat perubahan. Dia hanya melakukan perubahan bila kes tu melibat kawan-kawan dia. Baik-baik didakwa, dia tak dakwa. Bila kes tu melibatkan musuh dia, sepatutnya tak didakwa. Ini ke Perdana Menteri kita nak? Okey tu. Mengenai nak penukaran Perdana Menteri ni, sekiranya dia telah mendapat sokongan sokongan daripada PAS kan. Rasanya itulah kita nak tanya pandangan Datuk mengenai kenyataan Haji Hadi ni, bahawa dia akan menyokong Tan Sri Muhyiddin untuk menjadi calon Perdana Menteri pada PRU15 nanti. Kita kena faham Haji Hadi ialah Presiden PAS. Okey. PAS sebahagian daripada Muafakat Nasional. Datuk Zahid ialah Presiden UMNO. UMNO sebahagian daripada Muafakat Nasional. UMNO dan PAS ada tanda tangan perjanjian piagam Muafakat Nasional. Tapi UMNO dengan PAS belum ada perjanjian untuk tanda tangan Perikatan Nasional. Kita ada kerjasama di antara ahli parlimen BN menyokong Tan Sri Muhyiddin membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional is a loose coalition, walaupun sekarang ni Muhyiddin cuba nak buat menjadi rasmi. Jadi bila Muhyiddin cuba nak jadikan rasmi, Presiden UMNO sudah mengeluarkan kenyataan bahawa kita tidak akan menyertai Perikatan Nasional. Itu stand UMNO. Stand kita bersama Muafakat Nasional. Maknanya dalam erti kata lain, Taqiyuddin ni tak payahlah cakap UMNO ni buat keputusan mendahului. Tak betul tu. Tak betul kenyataan Taqiyuddin. Sultan Agong PAS mengatakan UMNO mendahului dengan tidak merujuk kepada PAS. Tidak. Sebab perjanjian ialah antara UMNO dan PAS, wujudnya Muafakat Nasional. Kita tak pernah berjanji nak mewujudkan Parti Perikatan Nasional. Kita cuma bekerjasama untuk mewujudkan kerajaan, buang DAP, menyelamatkan orang Islam Melayu sementara waktu sehingga PRU ke-15. Kita tak ada perjanjian lagi sehingga selepas PRU ke-15. Okey, ini pertama. Apa yang patutnya berlaku, yang perlukan konsensus, yang perlukan persefahaman? Contohnya, bila musuh politik UMNO, orang yang pernah jadi Presiden UMNO tinggalkan UMNO, kemudian dia jatuhkan UMNO, dia khianat UMNO, dia berjaya fitnah UMNO, UMNO kalah. Tiba-tiba bila dia dah tersepit, bila time dia nak jatuhkan UMNO, dia pergi jumpa orang Cina, dia jumpa dengan orang India. Dia cuba pujuk. Dia cuba pujuk. Dia cakap macam-macam pada BN ni. Dia kutuk macam-macam kat UMNO, kutuk macam-macam kat Melayu. Melayu malas, Melayu tu. Tapi bila dia dah nak mampus, dia panggil PAS, dia panggil UMNO, dia nak wujudkan Kongres Maruah Melayu. Tu yang Anwar kata Kongres Baruah kan. Saya nak tanya, ketika PAS mengambil keputusan menghantar wakil, ada tak dia rujuk pada UMNO? Tak ada. Ini musuh UMNO buat. Betul lah bukan musuh kepada PAS, tapi musuh UMNO buat. Dia hantar wakil pergi kongres tu. Akhirnya apa berlaku? UMNO berada dalam keadaan serba salah. UMNO terpaksa menghantar Anwar Musa dengan wakil dia untuk pergi.
Yang ini sepatutnya rujuk kepada UMNO dan PAS. Yang keduanya, bila Azmin Ali mengatakan kita patut sambung Datuk Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri dalam tempoh 5 tahun. Belum apa-apa, Taqiyuddin sudah membuat pengumuman mengatakan bahawa 18 ahli Parlimen PAS menyokong penuh sekiranya berlaku undi tak percaya, menyokong penuh kedudukan Mahathir. Yang ini sepatutnya dibincangkan. Kalau UMNO buat keputusan tidak mahu menyertai musuh politik UMNO, orang yang pernah jadi timbalan presiden, lepas tu khianat pada kita, khianat pada presiden, kemudian dia tubuh parti baru, dia fitnah kita, kan? Kita tak nak tubuh parti bersama dengan dia. Itu hak UMNO. Itu hak UMNO. Kena faham. Samalah juga, takkanlah tiba-tiba UMNO buat keputusan, kan? Kita nak mengangkat Mak Sabu menjadi calon Perdana Menteri kita. Macam mana PAS akan rasa? Betul tak? Macam itulah UMNO rasa bila PAS kata dia nak angkat Tan Sri Muhyiddin menjadi calon Perdana Menteri. Begitu juga kalau kita tengok bila kes yang melibatkan tadi dia kata pasal pergi buat program, kan? Dia tak refer pada kita, dia pergi hantar wakil pergi ke Kongres Marwah Melayu. Cuba kalau tiba-tiba Salahuddin Ayub, saya dengan Salahuddin Ayub baik, dia telefon, dia kata kita nak buat program, jom join program kongres kita. Apa jadi kalau UMNO pergi hantar orang pergi menghadiri kongres yang dianjurkan oleh PAN? Sakit tak hati PAS? Macam itulah kita rasa. Jadi sebenarnya PAS kena realise dekat bawah ni, ahli-ahli PAS, ahli-ahli UMNO tak boleh terima baik Atok, dan sebahagian besar juga tak boleh terima Tan Sri Muhyiddin. Sebab mereka ni adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan. Itu sebab bila mereka dah jadi Perdana Menteri dan tukar Perdana Menteri pun, tapi orang-orang yang dilantik untuk mengepalai institusi tertentu masih lagi orang Pakatan Harapan. So setakat ni Datuk, Datuk bersetuju tak bahawa PAS ni lebih selesa dengan PBBM berbanding dengan UMNO bekerjasama dalam politik? Itu hak dia. Kita tak boleh nak salahkan PAS. Kita kena faham PAS pun dia ada perkiraan dia. Saya sebenarnya tak nak ulas benda ni lah. Tapi bila Haji Hadi pun dah mengulas secara terang, jadi saya beritahu. Pertama, kenapa PAS mengambil keputusan untuk bersama dengan Tun Dr. Mahathir? Kena ingat, PAS menuntut royalti minyak 1.7 bilion. Itu sebab peringkat awal kita terkejut bila PAS lebih selesa dengan Tun Dr. Mahathir. Nombor dua, kita kena faham kenapa PAS tidak mahu menyerang baik Mahathir, baik Muhyiddin. Sebab PAS juga diugut dengan macam-macam ugutan. Jangan lupa dia orang pernah ugut PAS terima duit 90 juta duit YMDB. Terima duit 90 juta duit YMDB tak betul. Sebab duit YMDB ini bukan duit YMDB, duit yang disumbangkan daripada Pak Arab itu selepas pelai ke-13 kita dah pulangkan. Memang tak ada baki. Jadi apa yang individu dalam UMNO bagi pada PAS itu tak ada kena-mengena dengan YMDB. Tetapi ada setengah orang bila kena gertak dia jadi bimbang. Jadi bimbang. Jadi kita kena faham, kita kena faham benda tu. Dan PAS lebih selesa untuk masuk pilihan raya umum ke-15 dalam keadaan dia dalam kerajaan. Sebab ada advantage bila dia dalam kerajaan, masih boleh menggunakan vehicle kerajaan, masih lagi ada peluang, yalah, dia mungkin yakin bahawa SPR tak akan mainkan dia apa semua, akan dapat lebih ketelusan. Itu mungkin pertimbangan yang PAS buat, kan. Tetapi sekiranya PAS mengambil keputusan dia nak bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, dan ketika itu UMNO mengambil keputusan kita tidak mahu bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Jadi saya harap PAS kena faham bahawa UMNO mengambil keputusan berdasarkan pengalaman mereka.
Sama juga kalau kita suruh PAS bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. PAS takkan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab dia ada pengalaman buruk dengan Anwar Ibrahim. Kalau suruh PAS kerjasama dengan Mak Sabu, mampus dia takkan kerjasama. Sebab dia ada pengalaman buruk dengan Mak Sabu. Kalau PAS disuruh bekerjasama, kita paksa PAS kerjasama dengan DAP, mampus PAS tak nak kerjasama. Sebab dia ada pengalaman buruk. Jadi PAS juga perlu memahami. UMNO juga ada pengalaman buruk bersama dengan Mahathir. UMNO ada pengalaman buruk bersama dengan Muhyiddin. Dan juga bersama dengan Anwar dan juga DAP dan juga Azmin Ali. Jadi kalau kita saling memahami satu sama lain, saya yakin insya-Allah tak ada masalah. Okey Dok, adakah PAS rasa tergugat ataupun tidak tergugat apabila bersama dengan PBBM nanti? PAS tak perlu rasa tergugat. Kena faham ni. Di waktu paling teruk 2018 ni, UMNO berada dalam keadaan paling parah kerana UMNO difitnah teruk. Itu pun sebab PAS boleh menang 18 kursi. Jadi PAS ni dia jarang boleh dapat menang banyak. Kecuali dulu 1999 dia dapat menang banyak kursi. Jadi dengan 18 kursi ni dia dah duduk jawatan menteri, dia dah duduk jawatan timbalan menteri. Bagi dia selesa dah. 18 kursi ni rasa-rasanya orang PPBM nak tak kursi dia? Tak akan ambil punya. Betul tak? Rasa-rasanya UMNO ni akan ambil tak kursi PAS? Akan bertanding tak di tempat yang PAS dah menang? Tak. PAS tahu bahawa UMNO takkan buat benda ni. UMNO ni semua baik-baik. Betul tak? Betul. Tapi saya nak tanya, kursi yang Mustafa Muhammad menang, dia nak balik tak kursi ni? Mesti. Dia nak bertanding situ balik tak? Jeli. Kursi yang Hamzah Zainuddin menang, dia nak bertanding situ balik tak? Mesti. Kursi yang Emas Emriyati menang, kursi yang Latif Ahmad menang, kursi yang ada 16 orang. Yang orang UMNO punya kursi dicuri oleh PPBM. Betul tak? Jadi kalau PAS tak rasa tergugat, itu normal. Sebab kursi dia tak akan berkurangan. 18 confirm ada dan kursi yang dimenangi oleh PKR ni nanti akan agih-agih. Ada sikit mungkin UMNO ambil, ada sikit mungkin PPBM ambil, ada sikit yang PAS. Maknanya dia akan dapat bertanding lebih daripada 18 kursi. Tapi bagi UMNO, kalau UMNO berkongsi dengan PAS tak ada masalah. Kan? Kita boleh pejam mata 18 kursi ni dia nak ambil balik sebab dia dah menang. Kita gentle. Yang hak kita gentle. Hak dia, kan? Yang mana yang kita rasa kursi yang dulu kita kalah, PAS pun kalah. Kita tengok undi PAS tinggi ke undi kita tinggi. Kalau undi BN tinggi kita bertanding. Kalau undi PAS tinggi, biarlah PAS bertanding. Ini pun kita gentle, tak ada masalah. Tapi kursi yang terang-terang menang atas tiket BN, yang hari ni menteri daripada Bersatu pegang, macam mana? Jadi memanglah PAS kena faham bahawa UMNO sudah pasti akan rasa tergugat. Kerana kita yakin dalam keadaan kita difitnah, kita pun boleh menang 54 kursi. Takkanlah kursi yang 54 ni pun nak bagi kat Bersatu. Berapa kursi yang tinggal pada UMNO? Jadi kalau ada orang kata UMNO ni tamak lah apa dah, saya nak beritahulah, silap besar lah. Kita mempertahankan hak kita bukan bermakna kita tamak. Betul. Yang tamak ni orang yang hanya menang 13 kursi, lepas tu pelari kecil satu hilang. Yang tamak ni orang yang hanya menang 12 kursi masih tinggal. Daripada 12 kursi ni 5 orang tak menyokong dia, tinggal 7 orang. Kemudian dia minta dia nak 58 kursi. Yang ini sebenarnya yang tamak. Betul. Okey Dok, sebelum tu pasal Mahathir. Tubuh parti baru tu macam mana Dok? Apa komen Datuk tentang parti baru dengan pengikut-pengikut dia Mazli semua kita ni negara demokrasi. Kan? Jadi kalau Mahathir nak tubuh parti baru ke, biarlah dia tubuh. Biarlah dia tubuh. Tapi bukan ke tak Tapi yang saya kesian tengok kat Mazli tu. Mazli tu saya kesian sikit. Bila DAP suruh Mahathir buang Mazli kerana tulisan Jawi. Tulisan Jawi ni yang suruh Mazli buat ialah Mahathir. Kan? Bila kena buang, Mazli ikut juga dekat apa? Dekat Ato, kan. Sekarang buat parti baru pun dia ikut lagi. Lepas ni kalau kena lagi, kena ikut lagi.
kesian saya tengok si Capang ni. So apa Datuk nak bagi tahu tentang sifat Atuk lah. Dia baru je keluarkan statement Allah, kata macam Atuk ni dah tak payah komen. Melayu pecah. Atuk baik, Anwar Ibrahim baik, ni semua politik. Political Dia kata- career mereka dah habis. Dia kata parti Melayu yang ada semua gila kuasa tu. Kan? Sebab nak jadi presiden. Cuba kita tengok, wajar ke saya komen orang tua yang usia dah 95 tahun, tak puas-puas lagi jadi Perdana Menteri 2 kali. Kali pertama 22 tahun, kali kedua 22 bulan. Tak puas lagi jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Perlu ke saya komen dia gila kuasa ke tidak? Kan? Lu fikirlah sendiri. Kau Umbi pun boleh nampak. Cuma orang UMNO ni saya buat peringatan satu je. Janganlah buat perjanjian dengan syaitan. Yes. Bila kita buat perjanjian dengan syaitan, akhirnya tetap akan kena. Percayalah. Tok, soalan terakhir Tok. Ya. Berkenaan dengan ulasan KJ suruh move on tu. Setelah dikecam teruk netizen, dia tetap juga dengan pendirian dia. Apa Tak, komen Datuk? itu hak dia kan. Dan saya pun bersetuju. Kita kena move on. Kita kena cari pemimpin yang bersih. Kan? Kena ikut saranan dia. Salah Saranan sendiri dia tak baik. bersih. Tak, saranan dia tu betul. Kita kena cari pemimpin yang bersih. Kita pastikan pemimpin kita jangan jenis yang lompat katak. Nombor satu. Pemimpin kita jangan jenis yang ada presiden tapi report kepada presiden lain. Report pada musuh. Jangan cari pemimpin yang ambil gaya ke, yang tak boleh kawal nafsu diri sendiri. Pemimpin macam ni kita bersihkan. Kalau kita boleh bersihkan ni semua kan, insya-Allah. UMNO ada banyak pemimpin. Cuma mungkin mereka tidak ada peluang untuk ke hadapan. Kan? Itu je. Kita ada banyak pemimpin. Cuma dalam keadaan negara berhadapan dengan keadaan yang cukup bermasalah. Dari segi ekonomi kita teruk. Dari segi ini kena faham ni, ramai orang dah start kena buang kerja, kan? Jadi itu sebabnya saya merasakan keberadaan Datuk Najib tu masih lagi diperlukan. Yes, betul. Kalau ada orang lebih baik daripada Datuk Najib, kita bagi laluan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.